Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka satu keadaan yang sangat ajaib mengenai kisah penduduk sebuah kampung, iaitu ketika mana mereka didatangi rasul-rasul daripada kami. Ketika kami mengutuskan kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua-dua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Jamik Bukit Gambir, seterusnya barisan jawatankuasa, barisan pegawai masjid Jamik Bukit Gambir, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi sama. Tak lain tak bukan untuk kita sama-sama memperbaharui iman kita. Tidak lain tidak bukan untuk sama-sama kita merenungkan dan mengingati serta menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tak bukan nak bagi makan kepada rohani kita. Dalam masa yang sama, semata-mata majlis ilmu pun tak boleh, tetapi kena ada makanan yang lain seperti mana solat, puasa, zikir, apa-apa jalan ke arah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini juga kita dapat sama-sama diberikan nikmat kesihatan. Yang nikmat kesihatan ni kadang-kadang orang sakit pun boleh datang masjid, orang yang sihat tak boleh datang. Ni pun masalah. Imam pun kadang-kadang tak boleh datang. Tu nak katanya Allah Ta'ala pilih siapa yang boleh dibenarkan untuk beribadat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Yasin pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menceritakan kepada umat baginda yang degil. Ni sifat degil ni ada pada manusia. Sifat degil ni yang menjadi masalah kepada manusia. Dia menjadi penyakit di dalam hati manusia. Maka Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk ceritakan tentang kisah sebuah penduduk yang mana Allah Ta'ala utuskan Allah Ta'ala utuskan kepada mereka para rasul.
yang akhirnya mereka menolak dakwah Rasul tersebut. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahu di dalam Al-Quran tentang nama negeri tersebut, di mana ia berada dan apakah bangsa yang mendiami kampung tersebut. Yang disebutkan adalah Ashabul Qaryah, ataupun pemilik kepada kampung ataupun bangsa dalam satu kampung. Maka keadaan ini menunjukkan kepada umat manusia bahawa Al-Quran itu bukan semata-mata seperti mana kita baca surat khabar. Dalam surat khabar pun ada cerita, dalam surat khabar pun ada komik. Dia bukan semata-mata macam surat khabar yang kita baca. Dan dia bukan buku cerita yang macam mana kita boleh habiskan baca buku cerita tersebut. Walaupun di dalam Al-Quran itu diselitkan juga pelbagai cerita atau kisah-kisah umat terdahulu. Tapi ia bukan sekadar cerita untuk menyedapkan pendengaran kita sahaja. Tetapi sebaliknya cerita-cerita dalam Al-Quran ini mengandungi pelbagai pengajaran dan iktibar serta tauladan yang tersendiri. Kalau kita baca buku cerita, dia hanya sedap pada telinga dan nafsu kita semata-mata. Tetapi dia berbeza dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini dia penuh dengan pengajaran yang bersifat membina keimanan. Tak percaya ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kalau nak tahu seronok tak seronok baca Quran, bila baca Quran tu iman ada dengan kita baru seronok. Esok kita nak baca lagi, lusa kita nak baca lagi. Sebab kita seronok waktu tu, iman ada waktu kita baca. Cuba kalau kita baca pada waktu tersebut, iman kita tak ada, maka kita tak akan rasa seronok untuk baca Quran. Habis baca Quran, kepala dekat tempat lain. Ini yang jadi amalan ataupun akhlak kita tak jadi berapa cantik sebab iman kita tak ada waktu kita buat baik. Maka tak seronok. Makanan yang tak sedap pun kita tak akan makan, kita tak akan sambung makan. Sebab makanan tersebut tak sedap. Hatta kalau isteri kita masak pun terlebih garam, terlebih gula pun kita tak akan makan. Ini kan ramuan yang Allah Ta'ala letakkan di dalam Al-Quran. Kalau dia hanya semata-mata sedap di telinga tapi tak sedap di hati, dia tak akan membuahkan hasil buah-buahan yang baik. Ni. Oleh kerana itu Al-Quran tidak menyebut nama kampung atau nama negeri, dan tak disebut dalam itu adalah tahun kejadiannya dan sebagainya, macam-macam lagi. Quran tak detailkan pun tentang Ashabul Qaryah ni, seperti biasa yang dicatatkan oleh sejarawan di dalam kitab buku-buku sejarah. Kalau kita kaji mana-mana bangsa pun mesti ada dicatatkan. Tahun dia, negara mana yang terlibat, bangsa mana yang ada pada waktu tersebut. Tetapi Ashabul Qaryah ni tak diceritakan. Walau bagaimanapun ulama tafsir telah menyatakan bahawa negeri itu ialah negeri yang bernama Antokia, yang terletak dahulunya di dalam negara Turki, yang sekarang selepas Perang Dunia Kedua. Antokia ini dimasukkan ke dalam negeri Syria selepas Perang Dunia Kedua. Ni saya pun rasa macam baru dengar. Bila kita buka tafsiran ayat ini, maka ulama ada menyebutkan bahawa negeri tersebut berada di dalam negara Syria. Maka negeri purba ini pada zaman dahulunya mempunyai penduduk dan raja yang kafir. Maksudnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila rakyat dan pemimpin-pemimpinnya kafir, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan ke negeri itu 2 orang rasul sekaligus.
Tara kita diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh nak terima. Ini umat dahulu ni Allah Ta'ala bagi 2 orang rasul. 2 orang rasul ni diberi dalam satu masa yang sama. Seperti mana Allah SWT mengutuskan Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS kepada Fir'aun. Maka ini adalah perkara yang berlaku dengan kehendak Allah SWT untuk memberi kekuatan kepada para rasulnya bagi menghadapi segala cabaran yang mendatang. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, 1400 tahun kita telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, bahkan lebih. Perjuangan para Nabi ni, dia mesti ada orang kanan yang memberikan semangat ni. Nabi Musa ada Nabi Harun. Maka Ashabul Qaryah ini diutuskan 2 orang Rasul supaya salah seorangnya memberi kekuatan kepada seorang lagi. Macam tu juga kita, dalam kita nak membina sebuah keluarga, akan ada tulang di belakang kita yang menguatkan kita dalam nak mendidik anak, nak mendidik keluarga. Tak lain tak bukan isteri kita. Itulah pasangan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau seorang perempuan dia bertugas sebagai isteri, mesti ada kekuatan daripada suami dia. Kalau dua-dua tak ada, kalau dua-dua ni tak ada kesefahaman, kesepakatan, dengar cakap orang lain lebih daripada keluarga sendiri, nescaya istana yang dibuat, masjid yang dibuat takkan bertahan lama. Sebab manusia ni tak kira soal lelaki, tak kira perempuan, sifat dia bukan sifat sama macam para malaikat. Para malaikat tu pun kalau diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taklifan seperti mana manusia, nescaya dia tidak mampu untuk buat. Bahkan dia akan melakukan lebih teruk daripada manusia. Kerana nikmat ataupun dipanggil sebagai ujian kesabaran ini masih lagi dipikul oleh manusia, umat Nabi Adam alaihi salam. Ni ujian kesabaran dalam menghadapi maksiat. Manusia je boleh hadap, makhluk lain tak boleh hadap. Binatang-binatang tewas dengan ujian kemaksiatan, kesabaran dengan maksiat. Semua makhluk tak sanggup untuk pikul, tetapi manusia sanggup untuk pikul. Kesabaran dalam menahan diri daripada maksiat, manusia je yang boleh. Sebab tu diutuskan Nabi Muhammad SAW daripada kalangan manusia. Kalau dia diutus daripada kalangan binatang, siapa nak dengar cakap? Siapa nak ikut? Punggung binatang sama tinggi dengan kepala dia sendiri. Tu simboliknya Allah Ta'ala dah tunjuk kepada seluruh makhluk di atas muka bumi. Kalau gunung jadi rasul kepada kita, apa dia boleh cakap dengan kita? Kalau bukit, kalau air yang jadi rasul kepada kita, apa yang dia boleh cerita tentang kehidupan manusia? Tak boleh. Kalaulah di kalangan iblis yang menjadi rasul kepada manusia, mampu tak untuk dia selamatkan umat seperti mana Nabi Muhammad SAW menyelamatkan hampir beribu tahun, walaupun Nabi SAW tak ada dah. Maka setengah daripada ulama menyatakan rasul itu ialah Sadiq dan Saduq alaihi salam. Dan Allah SWT telah menguatkan kedua-dua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Ada ulama menyatakan bahawa ketiga-tiga orang rasul ialah Sadiq, Saduq dan Salum alaihi salam. Setengah ulama menyatakan Sam'un
dan Yuhanna alaihi salam. Dua orang yang dinamakan dan seorang lagi tidak dinamakan. Setengah ulama menamakannya dengan Sam'an dan Yahya alaihi salam. Maksudnya periwayatan tentang ashabul qaryah, para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT kepada ashabul qaryah, terlalu banyak namanya. Kita tak nak cerita bab nama tersebut. Kalau nak cerita bab nama tersebut, kita tak akan jumpa mana satu riwayat yang paling betul. Kalau kita bahas pun belum tentu dia membuahkan amal kepada kita. Belum tentu iman kita boleh bertambah sebab nama-nama pendakwah tersebut. Belum tentu amal ibadat kita terus bertambah dari sehari ke sehari. Belum tentu. Ada juga ulama tafsir atau mufassirin yang menyatakan bahawa rasul-rasul ini dihantar oleh Nabi Isa alaihi salam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat juga sebut lagi. Dihantar oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kampung tersebut. Maka cerita ini terdapat di dalam kitab Injil yang dibaca oleh orang-orang Kristian. Ada pula ulama yang menyatakan bahawa mereka itu diutuskan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang disebut di sini, ia berlaku selepas zaman Nabi Isa alaihi salam dan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Ia memakan masa ratusan tahun lamanya. Daripada Nabi Isa nak sampai kepada Nabi Muhammad, makan masa bertahun-tahun. Silap-silap hari bulan ratusan tahun. Ni. Sebab tempoh Nabi Isa nak pergi kepada Nabi Muhammad, diutuskan Nabi Muhammad, dia adalah satu tempoh yang cukup panjang. Walaupun kita hari ini kita hanya tahu Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Tapi sebelum daripada itu tak diberi nama tahun atas simbolik binatang ataupun simbolik peristiwa yang berlaku. Maka setengah ulama menyatakan bahawa para rasul itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, iaitu berupaya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi setiap nabi ni Allah Taala beri mukjizat untuk memberi petunjuk. Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Yahudi pada ketika itu, Bani Israel pada ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebab apa kita lihat pada hari ini Yahudi, Bani Israel ni cukup hebat. Orang Islam tak hebat macam dia. Tu. Dia memegang ekonomi dunia. Dia memegang kuasa-kuasa besar dunia. Sebab apa? Dalam Quran Allah Ta'ala cerita dah tentang yang disebutkan manna wa salwa. Makanan yang diberikan kepada Bani Israel ini adalah makanan yang diberikan daripada langit. Bukan macam kita pergi tangkap kat laut, pergi tangkap ayam dekat reban. Tak ada. Bukan kita ni makan bawang kena gali. Bawang ni duduk bawah tanah. Tu. Generasi yang Allah Ta'ala pernah kurniakan bermacam-macam kelebihan. Tetapi pada hari ini, apabila Bani Israel tidak bersama dengan para nabi mereka, tidak bersama dengan Islam, apa jadi? Allah Ta'ala letakkan bangsa ini sehina-hina bangsa. Ni yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Walaupun Israel tu hebat, kita nampak teknologinya,
Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau ikut dari sudut kekuatan keluasan negara, dalam sebahagian daripada Palestin tu dia hanya sedikit saja. Sedikit aja. Kalaulah orang Islam di dunia ini bersatu hati untuk sama-sama memerangi Zionis Israel, nescaya umat Islam boleh mengambil kembali kota tanah suci umat Islam Palestin tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Umat Islam tak berbalik semula kepada kekuatan yang Nabi ajar. Umat Islam lebih suka duduk bergaduh dalam masing-masing memperjuangkan pemikiran, idea dan ideologi masing-masing. Negara ni ikut pahaman dia, negara sekian ikut pahaman dia. Akhir sekali pada hari ini, walaupun dah 100 tahun dalam perjanjian Balfour tu pun, perjanjian untuk mendudukkan Israel ke dalam bumi Palestin, dah makan masa selama 100 tahun. Tidak ada negara umat Islam yang mampu untuk berhadapan dengan Israel. Satu je negara yang sampai hari ini Israel nak takluk tak dapat-dapat. Bukan setakat negara, rasa saya negeri je kot. Negeri dia tak dapat. Hampir 100 tahun tu dia lawan. Itulah semenanjung Gaza yang dia nak ambil daripada dulu sampai sekarang. Walaupun dia dah duduk di dalam kota tanah suci umat Islam Palestin, tetapi sampai hari ini berlakunya perang sebab dia tak berjaya menguasai negara tersebut. Tetapi negara-negara yang berada di sekitar Palestin sebenarnya telah sampai peluru Israel ke dalam negara di sekeliling mereka. Semua hanya mampu melihat, hanya mampu mendoakan semata-mata. Itu. Dengan semangat semata-mata dia tak akan jadi. Itu pentingnya bila mana Islam itu berada di atas. Hari ini Islam tak berada di atas. Maka itulah yang akan dibuat oleh musuh-musuh Islam. Khususnya kita lihat pada hari ini apa yang Zionis Israel telah buat ke atas sebahagian daripada negara Islam. Kita dalam bab boikot memboikot produk Israel pun dah gaduh. Islam sesama Islam lagi nak cerita pasal peluru berpandu Israel. Dalam bab boikot beli tak beli pun masih lagi celaru. Nak beli tak nak, nak beli tak nak. Alah, boikot ni apa kurangnya? Apa masalahnya? Tak ada kekurangan pun pada Israel kalau kita boikot. Sampai ada yang berkata begitu. Inilah mentaliti orang Islam yang dah tak payah Israel hantar peluru, tak payah Israel hantar kereta kebal, cukup sekadar ideologi mereka sampai ke dalam pemikiran orang Islam. Cukup. Bermakna umat Islam pada hari ini jauh lagi untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Palestin pada hari ini. Itu kita nak cerita baru satu tanah suci umat Islam. Dan kelebihan-kelebihan tanah tersebut kita boleh lihat daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat yang dimuliakan dan para Nabi banyak duduk dekat situ. Daripada Nabi Allah Ibrahim sampailah ke Nabi Muhammad. Kalau dia tak duduk pun dia lalu dekat Palestin. Itu antara tempat yang kita kena ambil tahu. Maka mengikut sebuah riwayat, mereka berjalan melalui pinggir negeri Antioquia.
di kawasan luar bandar lalu bertemu dengan seorang lelaki. Maka lelaki itu apabila mendengar dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut, lalu lelaki tersebut terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tersebut dikenali dengan nama Sahibul Yasin, ataupun dikenali juga oleh mufassirin dengan nama Habib radhiyallahu an. Setengah ulama menamakan beliau dengan nama Habib An-Najjar radhiyallahu an. Maka Habib An-Najjar radhiyallahu an itu terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam itu telah pergi ke negeri berkenaan dan memulakan dakwah mereka dengan menyatakan, ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu dengan menjadi sebagai seorang rasul. Maka mereka berdua mengisytiharkan diri mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun penduduk negeri berkenaan, iaitu rajanya, pemimpin rakyatnya, sama-sama menjawab dengan jawapan seperti orang yang bebal dan orang yang jahil di sepanjang zaman. Mereka menjawab dengan jawapan yang sama sahaja. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Maka penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan suatu pun tentang agama yang kamu dakwakan ini. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta semata-mata. Inilah jawapan yang pernah diungkapkan mana-mana penentang kepada para rasul. Daripada Nabi terdahulu sampailah Nabi yang terkemudian. Tak lain tak bukan, dia meletakkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni juga merupakan seorang manusia yang sama macam kita. Maka manusia yang sama macam kita ni takkanlah Tuhan nak bagi agama kepada kita. Engkau siapa? Macam kita lah hari ni kadang-kadang nak tegakkan kemungkaran pun tak boleh. Orang sebut engkau siapa? Nak mencegah kemungkaran ni bukan atas pada siapa yang bercakap, siapa yang menegur. Nak cegah kemungkaran ni kena tengok kepada apa yang ditegur. Kalau kita tengok siapa yang menegur, sampai kiamatlah takkan ada orang cegah kemungkaran. Ni. Kalau kita nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyelamat umat, dia hanyalah seorang manusia dan dia mati selepas Allah Ta'ala ambil nyawanya. Tetapi yang tinggal pada hari ini Al-Quran tu yang nak tegur kita. Al-Quran tu yang nak cegah kemungkaran yang dibuat oleh manusia. Kalau Quran tak turun pada Nabi Muhammad, Nabi tak buat kerja mencegah kemungkaran. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Kalau tak dipanggil kalamullah. Tak dipanggil kalamullah. Samalah macam buku biasa yang kita baca. Itu. Maka lihatlah jawapan yang sekaligus berisi tuduhan mereka. Tidaklah kamu ini melainkan manusia seperti kami. Tuhan tidak menurunkan wahyu kepada kamu menjadi rasul. Kamu adalah orang yang bohong. Ini yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat celaan seperti ini. Sebab tu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh baca Quran umur 40 tahun. Kalau Nabi boleh baca Quran seawal umur kita, confirm betul lah dakwaan orang-orang musyrikin yang mengatakan Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi umur 40 tahun
baru reti baca. Kalau Nabi boleh baca macam umur kita, macam umur anak-anak kita darjah 1, 6 tahun, 5 tahun dah boleh baca, habis. Mengiyakan apa yang dibawa oleh orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa tidak lain tidak bukan ia adalah rekaan daripada engkau wahai Muhammad. Ni hikmah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita Nabi Muhammad ni orang yang ummi, yang buta huruf, yang tak reti baca, lahir daripada bukan bangsa yang hebat. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Nabi SAW lahir dekat padang pasir, tanah yang tidak ada hasil satu ketika dulu. Sekarang ada hasil, sekarang ada minyak. Sebab tu negara-negara Arab tersebut menjadi rebutan pada hari ini, sebab ada hasil. Ketika zaman Nabi SAW diutuskan, semenanjung tanah Arab tu tidak ada apa-apa hasil pun. Bahkan Rom dan Parsi pada ketika itu tak pandang langsung semenanjung tanah Arab. Tapi hari ini hebat, sehingga British menghantar dia punya orientalis yang dipanggil sebagai Lawrence of Arabia. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Lawrence of Arabia ni mungkin ada di kalangan kita biasa dengar, ada di kalangan kita belum pernah dengar, dan ia telah difilmkan oleh Barat. Nak menunjukkan bahawa apa yang dibuat oleh Lawrence of Arabia ini untuk menggaguh-gugat negara-negara Islam satu ketika dulu, untuk mempengaruhinya berpecah daripada khilafah Turki Uthmaniyah. Ini sejarah. Sebab tu nama dia Lawrence. Sandaran kepada nama dia tu dipanggil Arabia, kerana Lawrence ini disuruh pergi ke Arab Saudi. Untuk apa? Untuk belajar ilmu-ilmu kebudayaan orang Arab. Ini terjadi pada bangsa Arab. Bagaimana Lawrence ini datang, belajar cakap Arab, berbual dalam bahasa Arab, pakai pakaian orang Arab, sebiji macam orang Arab, pakai jubah orang Arab. Sampai tentera British tak kenal dia. Tak kenal. Bahkan tentera British menyampah tengok orang yang berpakaian dengan pakaian bangsa Arab satu ketika dulu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka watak Lawrence of Arabia ni tadi dia muncul selepas apabila Islam diserang dengan senjata, Islam tetap menang. Mereka cari jalan macam mana nak lemahkan, macam mana nak memadamkan nama Islam. Jadi lawan senjata payah. Maka hari ini seperti mana yang berlaku tahun 50-an, bagaimana watak Lawrence of Arabia ini diwujudkan, tidak lain tak bukan untuk memisahkan sebahagian wilayah Islam daripada kerajaan khilafah Turki Uthmaniyah. Itu kerja dia. Yang kita belajar sejarah tu dulu rupanya salah. Nak ambil hasil bumi lah, nak ambil biji timah lah. Rupanya bukan. Rupanya perang dunia pertama tu dia memang nak tinggalkan agama Kristian ke dalam wilayah-wilayah yang dia jajah. Itu kerja dia rupanya. Maka walhal mereka itu sendiri yang jahil kerana seringkali menganggap rasul-rasul itu terdiri daripada manusia yang pelik atau ganjil daripada manusia yang lain. Mereka seolah-olah hendak menyaksikan perkara-perkara pelik dan menakjubkan, barulah nak menerima Islam, baru nak terima beriman kepada Allah. Bahkan tidak cukup semata-mata Quran. Ini berlaku. Hari ini orang dah tak percaya dengan Quran. Nak lebih lagi daripada Quran. Selagi akal tak betul, maka nak dibetulkan akal tanpa merujuk pada Al-Quran. Sikit-sikit akal. Quran tak nak ikut dah. Dia tengok kehidupan kita macam mana. Quran orang tak nak ambil. Al-Quran ni tak lain tak bukan pada hari ini umpama buku yang buruk yang hanya dibaca ketika mana datangnya bulan Ramadan. Tu. Padahal dia lebih lagi daripada kita baca buku-buku cerita. Maka watak ni ada pada zaman Nabi SAW. Tidak cukup dengan keterangan wahyu dan hujah daripada Allah. Mereka hendak menjadikan para rasul itu seperti pemain silap mata. Untuk mempersembahkan benda-benda pelik lagi ganjil. Mereka mahu supaya rasul itu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan daripada kalangan manusia, tetapi dari satu kejadian yang pelik lagi aneh. Tu.
Dia nak tengok apa kehebatan yang ada. Belum tentu dia beriman. Kita boleh lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah dah cerita dia nak lihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa naik pukul 3 pagi, turun selepas subuh. Nak sampai atas tu jalan kaki, subuh baru sampai atas. Daripada pukul 2 pagi, 3 pagi. Sekali bila kita turun, Masya Allah, rupanya memang tinggi. Kita duduk atas tak nampak bawah. Itu tempat Nabi Allah Musa nak tengok Allah Ta'ala. Nak buktikan kepada umat dia bahawa Allah Ta'ala tu wujud. Kita hari ni kalau saya nak cerita Allah Ta'ala tu wujud, tak payah pergi naik tempat tinggi tu. Duduk tepi jalan tu boleh cerita. Tapi silat-silat air bulan orang kata saya gila pula. Tu. Sedangkan Nabi terdahulu melalui kepayahan nak cerita soal agama, soal Islam, soal akidah, soal Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada ketika itu mereka tidak memikirkan sekiranya Allah SWT menzahirkan para rasul sebagai orang yang aneh dan ganjil serta berbeza dari mereka. Pasti menyukarkan komunikasi di antara mereka. Cubalah datang orang pelik. Orang yang ganjil aneh ni datang tempat kita. Agak-agak kita nak bercakap dengan dia. Syahril datang tu naik basikal tu kita tak boleh nak bercakap dengan dia. Tu Syahril tu manusia. Manusia. Bercakap dengan dia pun kita tak boleh nak bercakap. Lagi kan kalau Allah Ta'ala pilih Rasul daripada kalangan orang yang pelik. Orang yang ganjil. Kita dah sangkut. Tak boleh bercakap. Tak boleh dengar nasihat. Tu. Jadi cukup sekadar itu. Untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung dalam sifat bab kejahilan. Kejahilan manusia ini daripada zaman Nabi dulu telah ada dan kita akan rungkai kejahilan. Kejahilan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali pada sebelum ini. Yang perlu untuk kita jauhkan dan yang mana yang perlu untuk kita bantu dan perbetulkan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin. Tawahadas ala da'watik wa ta'ahadas ala nasrati syariatik. Wasikillahumma rabitataha wa adimudaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bil faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahdiha bi ma'rifatik wa amisha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.